Kita pamit mau pulang, sampai mama mau marah, karena sekarang so malam. Malam aku kita dia mau susul. Kita pamit aku kita dia mau susul, karena sekarang so malam. Kita pamit mau pulang, karena sekarang so malam. Aku kita dia mau susul. Aku kita dia mau susul, karena sekarang so malam. Asik deh. Calon mantu, 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 rancangan Sahabat Bertani. Assalamualaikum semua. Selamat datang kepada rancangan yang gila, podcast yang gila. Tiga berada duduk bertiga-tiga di sini. Saya Indra Sahib dan saya Izzat Kogi. Saya Eric Pipu. Anda sedang mendengar podcast yang gila, Sahabat Bertanya. Alhamdulillah. Dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat-nikmatnya yang dia melimpahkan kepada kita semua. Kan? Cik, macam betul lah ke? Betul. Startingnya nak feeling macam mana? Betul. Aku bersyukur, alhamdulillah. Kan kita Sahabat Bertanya ni dapat kembali semula kepada arena podcast. Jadi first thing and alhamdulillah dengan gaya yang baru, dengan new look dengan cara yang baru, insya-Allah kita berniat satu je, agar dapat memberikan manfaat kepada umat Islam. InsyaAllah. Kira kat Singapura betul. Tapi dari baju kau macam biasa. Logo dia tu kan. Glory Man United. Lipat malas. Nak berbual pasal agama lah. Glory Man United. Malas betul lah kamu pasal banggakan sangat Tinder kan. Engkau banggakan sangat kau punya Liverpool. Sekarang tangga berapa? Jatuh di timur tangga bro. Bukan. Jucat kompleks di tepi tangga lah. Tepi tangga Jucat kompleks salah. Korang jangan lupa ini league. Tahu tak? Ini league. Masih ada banyak masa lagi. Tahu pasal bola. Okey. Kita akan berehat sebentar dan kita akan kembali selepas ini. Jadi sabar. Siapa yang tengah dengar, tengah tengok ni, tolong like and share. Like dan share. Okey. Penat-penat kita buat grafik macam gini tau. Dan sila komen beri komen. Penat-penat. Jadi kita pun tak nak orang kutuk kita bergrafik Sila masuk. Jadi tak ada orang kutuk. Tak adalah. Okay. Jadi bagi mereka yang sedang mendengar dan sebagi mereka yang sedang menonton, okey, sila like dan share. Kita akan kembali lagi selepas ini.
1, 2, 3. Salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke rancangan yang gila. Ustaz melayani 3 jejaka dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Eric, Pipul, Ijat dan Indra akan kami terus bertanya, mencari yang suci lagi yang esa dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Yo, yo, drop it hard, yo. Haha. Anda sedang mendengar podcast yang gila lagi bermanfaat. Hit it, Ijat! Ya, saya host anda, Indra Sahib. Dan saya Izzat Goki. Saya Eric Anda Pipul. sedang mendengar siri podcast Sahabat Bertanya. Ya, selamat kembali lagi pada podcastnya Sahabat Bertanya. InsyaAllah kita akan ketengahkan beberapa soalan daripada penonton kita, dan bagi mereka yang sedang menonton live kan, jangan malu, jangan segan, sila letakkan soalan-soalan anda di comment section di below di below pula, di bawah. Aku dah bercampur pula. Melayu habis. Melayu campur orang putih. Kau di below, tapi kau belum pernah kena di elbow kan? Jangan sampai di elbow dia aku. Macam dia ada dam kita. Engkau tak apa. Lepas ni aku settle dengan kau Apul. Okey. Jangan banyak berbual. Okey. Kita ada soalan pertama saya sebenarnya nak ketengahkan pada ustaz. Dia sebelum kita ketengahkan soalan, bagi mereka yang menonton dan suka pada konten kita ni dan appreciate apa yang kita buat ni, jadi kita ada platform yang baru juga untuk you all menunjukkan penghargaan kepada Sahabat Bertanya. Jadi bagi mereka yang nak belanja kita kopi, Oh, ada kan? ada. Bagi mereka yang nak belanja kita kopi, lungsurilah www.buymeacoffee.com/snmtv. SNMTV maknanya Seekers Nest Media TV. Di sana di sana anda boleh membelanja kita kopi kan. Empat-empat daripada kita. Kopi, yes. Jadi bagi mereka yang appreciate kita punya konten, sila ada link dekat bawah video description click that link and straight away you can belanja kita kopi. TIA. Penat aku berbual betul tak? Okey, baik. Kita nak memperkenalkan kepada penonton kita ustaz yang tidak asing lagi dalam rancangan Sahabat Bertanya. Betul. Iaitu Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz. Ahlan wa sahlan ya Ustaz. Ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustaz punya beri salam tu kan tergoncang dada aku. Aku terus tertunduk ni, tak nampak. Aku tertunduk. Aku macam alamak, macam bacol siap. Tapi okey, tak apa. Ustaz apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Dah 2 minggu kita rehat dah Ustaz Seminggu dia. Seminggu seminggu. Seminggu. Last week tak dapat teruskan Orang kalau banyak belikan aku kopi, aku seminggu sekali. Okay, let's go. InsyaAllah kalau orang ramai yang memberikan kita kopi, InsyaAllah hari-hari kita go live. Cek, kunci kena lock. Jangan. Okay, jadi kita nak ketengahkan soalan yang pertama ni kepada Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz. Ini soalan saya rasa daripada seorang muslimah. Kan, dia tak nak menamakan diri beliau. Jadi dia very discreetly menanyakan soalan inilah. Jadi soalan dia salah bukan? Aku salah tunjuk soalan. Maklumlah kita kan Newbie. Ini dia. Okey, salam Ustaz dan Sahabat Bertanya. Apakah hukum kalau isteri telan air mani suami? Ini very explicit kan? Okey, suami saya direct me to do so. Jadi first of all, disclaimer, kita bukan ketengahkan perkara-perkara yang eksplisit di sini Jadi ini adalah satu hajat daripada seorang jemaah kan,
yang contact kita privately. Jadi kita pun ketengahkanlah soalan beliau ni dengan secara terbaik dan bukan mencemarkan apa-apa image Sebelum tu Ustaz kita minta maaf kalau ada soalan-soalan macam ini. Kita pun kadang tak tahu. Betul Mungkin diorang berhajat lah nak tahu kan jawapan. Sebab kalau aku jawab dah lain sikit. Kau jangan jawab. Kau jangan jawab. Saya Kau pun- diam je. Kerja kau diam je soalannya. Saya pun minta maaf lah kalau Epo tertelan ke apa. Okay. Aku tak nak kurang ajar. Okay, sorry. Maaf. Ustaz kat sebelah. Kalau main-main Okay, jadi kita ketengahkan soalan ini kepada Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz. Silakan Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Jadi Alhamdulillah soalan yang ditanya kita ucapkan kepada penonton-penonton semua dan juga yang pernah bertanyakan soalan ini menunjukkan mereka itu mengambil berat tentang ilmu fardu ain secara khusus. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kefahaman di dalam ilmu yang bermanfaat ini yang kita perolehi insya-Allah dan juga dapat kita sebarkanlah. Amin. Jika kita amin, sudah insyaAllah. tahu kepada orang yang belum tahu insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi sebelum kita jawab soalan tersebut, kita tahu bahawa air mani itu adalah cairan ataupun cecair lah yang keluar daripada kemaluan baik seorang lelaki ataupun daripada seorang perempuan. Taib, di dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kalau kita lihat dalam kitab-kitab basic contohnya Safinatun Najah, Ar-Risalatul Jami'ah ataupun Matan Zubat dan sebagainya, hukum air mani itu suci. Jadi air mani itu suci. Sebab itu para fuqaha mengatakan kalau seseorang itu misalnya terkena pada bajunya itu air mani dan dia laksanakan solat, apakah hukum solatnya? Adakah solatnya itu sah ataupun solatnya itu batal? Maka para fuqaha mengatakan hukumnya tetap sah. Dia benar solat. Kerana air mani itu suci. Namun disebutkan oleh para fuqaha, tidak semua barang ataupun benda yang suci itu boleh dimakan ataupun diminum dan sebagainya. Taib. Sebab apa? Kalau kita kembali pada soalan yang ditanya itu, apakah hukum menelan air mani dan sebagainya? Air mani itu walaupun dia itu suci, tetapi para fuqaha mengatakan menelan benda-benda cairan seperti itu walaupun dia itu suci, tetap dia itu dianggap benda yang buruk ataupun kotoran. Walaupun hukumnya itu pada asalnya itu suci, tetapi dianggap seperti kotoran dan sebagainya. Maka disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika ditanya akan soalan seperti ini, menelan air mani dan sebagainya, baik ia berlaku daripada pihak lelaki ataupun daripada pihak perempuan, maka dia mengatakan ini adalah satu perkara yang buruk ataupun mustakhbath. Jadi kita diperintahkan untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang jijik ataupun perkara-perkara yang kotor. Walaupun pada hakikatnya itu cairan itu hukumnya itu adalah suci. Maka sebagai jawapan ataupun kepada soalan yang ditanya, maka hukumnya itu tidak harus. Seseorang itu baik lelaki ataupun perempuan itu menelan air mani walaupun hukumnya itu adalah suci. Jadi ada ulama juga mendetailkan ataupun mentafsilkan lagi. Sebab apa? Kadang dalam air mani itu mungkin bercampur dengan cairan-cairan yang lain selain daripada air mani. Contohnya seperti air kencing ataupun kadang bercampur dengan air madhi. Dan kita dah belajar dalam fiqh bahawa air madhi ini adalah cairan yang keluar ketika seseorang itu sedang pada peringkat pertama itu dia syahwatnya. Dia ada syahwat dan sebagainya, baru keluar satu cairan. Dan kalau mani ini dia keluar, itu ada beberapa sifat lah. Antaranya boleh dikesan dengan baunya, kemudian boleh dikesan dengan cara dia keluar, itu berpancut dan sebagainya lah. Taib. Jadi kalau misalnya kita ditakuti ada cairan, contohnya seperti air madhi ataupun air kencing, maka bila seseorang itu menelan, maka dia dah menelan sesuatu yang kotor dan yang bercampur dengan najis. Maka hukum menelan sesuatu yang najis itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Kemudian ada di kalangan para fuqaha juga membahaskan adakah ini daripada budaya ataupun uruf
orang-orang Islam ataupun tidak melakukan hal sedemikian. Maka para fuqaha mendetailkan ataupun mentafsirkan lagi, ini bukan daripada ajaran Islam ataupun ini bukanlah daripada sesuatu yang menjadi budaya dalam masyarakat Islam. Maka sebab tu para fuqaha mengatakan itu tidak harus bagi seseorang itu bertasyabbuh ataupun menyerupai ataupun mengikut-ikut budaya orang-orang yang tidak ada agama ataupun budaya orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Maka sebab ini adalah dielakkan. Kerana saya rasa Ustaz, maaf saya ada perkara yang merunsingkan fikiran saya sekarang ini. Kerana saya rasa ramai daripada masyarakat Islam kita mungkin dah terbiasa dengan kehidupan dan ajaran-ajaran orang barat ataupun kehidupan barat. Jadi saya rasa mereka ada yang mendorong mereka untuk menanyakan soalan seperti ini. Kan? Correct me if I'm wrong, betul tak? Betul. Kan? Kerana kehidupan yang sangat bebas dengan pemikiran mereka, dengan kegiatan mereka mengingatkan perkara ni dibolehkan dalam agama. Ataupun normal macam tadi kan kita bahaskan sikit. Jadi bagaimana Ustaz bagi mereka-mereka yang hidup secara sosial yang bebas seperti ini, kita pun takut terjebak juga kerana kita pun hidup dalam masyarakat sedemikian. Jadi bagaimana kita nak mengawal diri kita daripada ajaran-ajaran barat seperti ini? Yang pertama sekali yang perlu diingatkan dan sering para ulama itu dinasihatkan kepada kita sebagai masyarakat awam dan sebagainya adalah mentahqiq ataupun kita pastikan bahawa kita kukuh dalam ilmu fardu ain. Jadi ilmu fardu ain insya-Allah dalam akidah kita, kemudian kita punya fiqh ataupun kita punya ibadah, kita jaga. Maksud daripada jaga di sini bukan hanya melaksanakan sahaja, akan tetapi mempelajari ilmu hukum-hukum ahkam yang sentiasa kita lakukan ataupun ibadah-ibadah yang sentiasa kita lakukan, antaranya adalah taharah. Itu bab bersuci setiap hari kita lakukan, kemudian salat setiap hari kita lakukan, dan lain-lain lagilah daripada hukum ahkam agama yang mana perlu wajib atas tiap-tiap mukallaf, orang yang sudah baligh dan sudah berakal untuk mengetahuinya. Dan selain daripada itu ilmu yang berkait dengan ilmu tasawuf ataupun ilmu penyucian jiwa, hati dan sebagainya. Taib. Jadi bila seseorang itu dia tahqiq ataupun dia itu mempelajari, mendalami ilmu fardu ain, insya-Allah dia tidak akan terikut-ikut dengan budaya ataupun dengan apa orang kata budayalah orang-orang barat dan sebagainya. Kalaupun dia terikut, ada batas. Ada batas pada situ. Kerana apa? Membezakan dia itu dengan orang-orang itu adalah iman yang ada di dalam hati. Taib, dan dia adalah orang Islam. Dan orang Islam ini adalah ada kitab Al-Quran, kemudian ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak seharusnya dia mengikut orang-orang yang tidak dapat menyelamatkan dia nanti di hari akhirat itu daripada api neraka dan sebagainya lah. Pasal aku ada satu perkara kita nak open for discussion di sini. Kan? Sementara sebelum aku masuk pada apa yang aku nak open for discussion, bagi mereka yang ada soalan bagi mereka yang sedang menonton live podcast ini, sila letakkan soalan anda di comment section kan. InsyaAllah kita akan baca satu persatu. Jadi kita ada few. Siapa yang beri salam tu? Waalaikumsalam. Kita jawab dari sini. Okay. Zakia memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa lagi? Abdul Malik, grafik dahsyat. Terima kasih. Ini bukan senang nak buat ini 3 hari 3 malam tak tidur buat dia. Farouk AJ, Assalamualaikum Ustaz semua. Waalaikumsalam. Okay. FN10 tu siapa tahu? Fazrul Nawaz, if you are watching this, thank you for liking the video. Jaga salam semua. Waalaikumsalam. Okay, tak apa. Kita akan buka pada pembahasan ataupun discussion yang saya nak ketengahkan ni. And apa pendapat korang tentang kehidupan yang very modern zaman sekarang
pasal soalan ni pun menakutkan diri aku. Pasal ni probably akan berlaku kan, boleh berlaku, ada kemampuan untuk berlaku kepada sesiapa pun. Dan generasi-generasi kita yang akan datang akan terjebak dengan perkara tersebut. Jadi apa pendapat engkau? Kalau kau lihat betul-betul kan, kita hidup dalam satu masyarakat ni yang mereka dah mempraktikkan kehidupan barat ni dengan secara menyeluruh. Kan? Mana sang isteri dah tak pakai tudung, kan, suami pun okey. Suami pula yang pakai tudung. Suami pun okey kan, isteri tak pakai tudung. Habis isteri keluar malam kan. Dan isteri bercampur dan bergaul secara bebas. Dan lagi kalau soalan-soalan seperti ini ditanyakan dalam platform yang sahabat bertanya, aku won't be surprised lah, because kalau melihat balik dan mengkaji balik, keadaan kehidupan mereka agak bebas. Dan very how to say western lah, very westernized lah. Woman right ke apa? Bukan, aku tak berbual pasal woman right. Aku talk about kehidupan dorang tu. Kehidupan. Yalah. Woman right lah. Woman Kalau right macam isteri nak keluar ke apa, kau siapa kau nak halang? Woman right. Kau iyakan aja. Woman right apa? Yelah ni. Betul lah. Ini pendapat Liverpool apa? Bukan. Tapi woman right tu nak kena macam kita Ustaz cakap lah. Kita kan ada agama, ada apa, ada Al-Quran kan, ada hadis Nabi yang nak perlu dicontohi lah. Betul tak? Betul. Kau tak ada yang paling menakutkan kalau soalan-soalan seperti, tak ada, korang tak rasa ke apa soalan seperti ni macam boleh berlaku pada kehidupan kita? Korang tak rasa macam itu ke? Ada kalau to be frank lah kan. Ada kerisauan juga kan. Betul. Pasal tapi pada akulah kan, macam yang tadi kau cakap pasal kau risau yang perempuan sekarang terlalu open, terlalu banyak freedom kan. Even lelaki pun sama. Tapi aku pernah nampak, aku adalah kawan-kawan perempuan kan yang dulu yang clubbing, yang wild, yang ada tattoo, yang tindik, semualah tindik, semua tempat je. Kau cakap tindik mana? lubang hidung. Lubang hidung. Tindik telinga, tindik lidah lah, ini semua kan. Ada orang tindik ketiak tak? Apa yang aku plan nak buat kan, dia kiri aku kanan. Tak, maksudnya kan kawan-kawan gini kan, yang dengan kehidupan sosial, dia pergi mana-mana macam tak ada, and even parents dia pun tak ada stop orang. Tak stop dia macam okey lah kau dah independent kan. Tapi at one time aku pernah nampak orang-orang kawan-kawan perempuan ni yang aku kenal ni kan, diorang tiba-tiba dah switch. Pasal berubah, pasal diorang ada campur kawan yang nak dikatakan warak pun tidak juga, tapi diorang yang golongan kawan lain satu ni pasal yang pergi belajar, yang ada kegiatan agama lah. Ada kegiatan agama tau. Diorang dah ada batas. Tapi diorang tetap berkawan dengan kawan-kawan macam ini. Itu ada advantage-nya pada aku lah. Jadi senang diorang tarik kawan-kawan macam ini. Tapi tak semua tau yang ada exposure sedemikian, Jad. Yalah. Jadi pada aku, sebab tu ada platform macam ini bagus. Kita boleh, yalah, soalan-soalan yang terlalu open kan, walaupun kita segan nak tanya ustaz. Betul. Kita harapkan ada platform lah untuk orang-orang yang pendengar macam yang tak ada kawan yang golongan yang baik. Kan? Jadi diorang dengar gini, diorang macam diorang dah tahu aku pun nak kena cari lah kawan yang tak social sangat. Yang dia dah tergerak hati dia tau, dia nak berubah lah. Mungkin. Jadi itulah aku rasa yang lebih baik lah. Kau pun ada banyak kawan macam ni? Pada aku ikut umur lah, aku ingat rasa as we grow older kan, people start to change lah. Macam dulu campur mana pink dot dia short dot tu. Aku kawan LGBT memang ramai. Aku doakan diorang semua. Masya Allah. Betul. Tapi jangan panggil kakak. Jangan ini kita satu nasihat. Tak ada salah ke kalau aku panggil seorang transgender pondan kakak? Salah ke Ustaz? Saya macam menghormati dia. Saya walaupun saya tahu saya hormat dia macam kakak gitu. Tapi dalam hati saya tahu kau tu transgender. Pada aku lebih baik kau cakap abang.
Terguris hati dia, wai. Okey. Dia ada teguran jadi dia insaf. Okey, cakap pasal ni kan, aku ada satu cerita tau. Okey, ini cerita Cerita kau dulu transgender. aku cut short Pasal aku dengan members ada kita group of members lah, kita naik pergi Batu Pahat lah for a short trip lah. So kita pergi makan seafood. So kita stop by dekat satu kedai ni, seafood memang sedap kan. Very famous. So kita pergi makan seafood. Sekali yang serve kita tu macam kakak plus abang lah. Kakak kam abang. Itu masih hukum dah harus. Betul lah Ustaz. Jadi bila dia datang, aku dengan member-member semua, kita nak panggil kak, bang, tak tahu mana tu kita nak panggil dia tau. Patut tak panggil dia kakak kau lelaki. Kita panggil bangkak lah. Member aku panggil dia bangkak. Terguris hati Bang orang. dia pelan. Kesian. Tapi ini bukan nak menghina, bukan. Tidak. Hanya kita pun tak tahu macam mana nak go about this kan. Ni benda pada aku boleh berlaku pada semua orang. Betul. Tak, pada aku kan, aku ada macam nampak lah ada orang ni lelaki, tapi dia mempunyai sifat yang lembut tau. Yes. Tapi orang gini kan nak kena kawal. Kita yang sebagai kawan lelaki ni, kita dah nampak kita nak kena tegur. Kasih dia kasar sikit. Kasih kasar, tapi janganlah sampai Bully. Yalah, jangan sampai bully kau lah. bully terus dia cari kawan perempuan. Tak, masalahnya bila dia kawan-kawan perempuan ni pula suka melayan. Jadi diorang lagi macam menjadi tau. Dahsyat lah macam gitu Lagi yang kawan-kawan aku yang macam gini kan, banyak suka pakai brand Fat Perry. Kau cuba zoom sikit baju Eric People. Kau cuba bayangkan Eric People pakai lipstick sekarang. Kau cuba bayangkan. Ustaz, apa hukumnya kalau Eric People pakai lipstick? Orang buat main Ustaz. Saya claim Ustaz nanti akhirat. Ustaz jangan jawab. Main. Kau nak claim, kau claim lah. Yang penting kita di tangga nombor 1. Okay? Cakap banyak lah. Okay, kita ada komen daripada penonton kita ada komen Ni Fino dia kata itu bangkak. Oh, itu bangka Vino. Bangkak ke bengkok? Tak tahu. Okay. Jadi kita ada soalan ni. Assalamualaikum sahabat akhi. Wah, sahabat akhi. Waalaikumsalam. Tom and Jerry Tiny Toons. Siapa Tom and Jerry Tiny Toons? Pelik kan? Okey, kita ada seorang sahabat ni, Safri Suhaili kan. Salam geng. Assalamualaikum bos. Okey, Abdul Malik menanyakan, Ustaz, bagaimana cara nak cakap dengan suami-suami yang paksa isteri untuk telan air mani? Ya Allah. Yelah, pada suami kira perempuan tu betul-betul nak kena cakap juga. Yang tanya betul. ni perempuan kan. Tapi aku rasa kalau paksa, ini ada kena dengan soalan tu lah. Not just women's right tau. Ni ada kena dengan human rights juga. Aku rasa. Jadi kita yalah, ini tentang peri kemanusiaan sih. Tapi I think kita straight to the point lah kan. Daripada apa Ustaz tadi dah cakap kan pada aku, sebenarnya tak boleh lah. Yalah, tapi kalau macam isteri ni ibarat macam suami tu paksa, habis isteri macam mana? Tolak, ada hak dia ke tak? Pakai mask. Okay. Pakai mask. Sebelum aku tolak kau keluar dari studio ni, aku nak tanya Ustaz. Betul lah. Hak isteri tu macam mana dia boleh cakap no, I don't want ke macam mana, atau cakap tengok sika ni apa, sahabat bertanya. Show tu. sendiri pun tak tahu. Alamak apa. Maklumlah Hon. Banyak show. Mentang-mentang dah banyak job kan. Esok nak kena pergi UK lagi ni guys. Okay Ustaz, jadi macam mana Ustaz? Di sini ada seorang teman menanyakan, Ustaz, bagaimana cara nak cakap dengan suami yang paksa isteri tu? Kan? Kerana saya rasa ini perkara is very delicate, very sensitive, there's a very fine line Ustaz. Cara yang terbaik pada pandangan saya adalah menerangkan lah dari segi hukum ahkam itu sendiri. Sama ada benda itu suci ataupun benda itu najis seperti mana yang disebutkan. Walaupun dia itu suci, tapi kita dah mengatakan bahawa tidak semua benda yang suci itu boleh dimakan ataupun diminum dan sebagainya. Baik. Jadi diterangkan dengan secara jelas akan hukum ahkam, menelan air liur, kemudian dibawakan beberapa pandangan daripada para ulama. Contohnya bisa kata kalau seorang isteri itu telah menyanyikan hal sedemikian kepada orang alim, siapa-siapa pun orang alim dan sebagainya, dan telah dikeluarkan pandangan orang-orang alim daripada kitab-kitab yang mu'tabar seperti mana yang kita nukilkan tadi daripada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dia adalah satu yang benda yang suci tetapi dia mustakdhar, dia satu benda yang kotor,
Jadi tidak seharusnya ia dilakukan seperti itu, dimakan dan diminum dan sebagainya. Kemudian bila telah diterangkan kepada suami, insya-Allah dengan diterangkan dengan secara jelas, secara detail, ataupun bukan hanya pada suami, kadang mungkin berlaku daripada pihak isteri pula yang memaksa pula untuk suami menelan dan sebagainya. Suami Jadi, telan ke? misal katalah boleh berlaku lah. Kesian si suami tu kena kalau kena telan. Jadi kita tukarkan sikit gambaran dia lah. Yalah, Boleh betul. berlaku daripada lelaki, boleh berlaku daripada suami. Hatta misal kata seorang itu dia menelan sendiri air maninya, itu juga tidak boleh. Baik, contohnya dia ada amalkan satu benda ajaran-ajaran songsang ke apa kan, untuk apa kebalkan badan dan sebagainya. Kalau rasa boleh Ustaz? Rasa. Aku macam nak cakap kau Tadi dia masuk studio muka dia ngantuk tau. Telan-telan ni kau terang aku tak ada. ada. Bila kau cakap rasa boleh, aku macam nak mencarut tapi tak nak. Aku tanya, Ni platform tak kadang-kadang boleh. budak-budak curious kan. Kadang-kadang mana tahu yang baru lepas balir ke, atau tak baru early 19 ke apa kan. betul. Jadi kita lihat lah benda itu, walaupun misalnya kata dia suatu perkara yang baru dan sebagainya, kita fikirkan dulu semua kita lakukan, adakah ada manfaat daripada perkara tersebut ataupun tidak. Hatta kalau misalnya kata ada yang mengatakan bahawa rasa tapi tak telan, hukum dia harus. Rasa tak telan, hukum dia harus. Tapi perkara tersebut perkara yang harus kita nak lakukan, adakah ada manfaat padanya ataupun tidak. Baik. Jadi tadi saya hatta misalnya kata seorang dia nak telan air maninya sendiri, baik lelaki ataupun perempuan, kerana apa, nak kebalkan badan dan sebagainya. Contohnya dalam amalan songsang lah apa dan sebagainya, kalaulah ada lah. Macam patun tet lah kira. Kalaulah ada kan. Jadi itu dia perlu tahulah hukum menelan sesuatu benda yang walaupun hukumnya itu suci, tetapi dia adalah satu perkara yang mustakdar, selain daripada apa yang tadi kita terangkan. Dia bukan daripada budaya orang Islam dan sebagainya, dan kita tidak seharusnya mengikut contoh orang-orang yang bukan Islam ataupun budaya orang-orang bukan Islam. Tapi kan bila dah tertanya soalan ni kan, baru aku teringat lah Ustaz, saya teringat lah Ustaz. Kau pun dulu pernah telan tak? Waktu saya telan aja kutukan orang akhirat aku claim akhirat. Aku tak cakap apa dia. Tak, ni cerita ni kisah benar. Okay. Waktu aku pergi kursus rumah tangga. Okay. Jadi semua couple-couple lah kan. Jadi yang ke berapa? doakan. Satu. Kita jangan open-open lah, doakan dah. Amin. Jodoh semua tangan Tuhan. Aku tak boleh buat apa. Tapi aku setia pada yang satu. Sabarlah. Mungkin tahu saya cakap macam tak? Pasal dia punya orang rumah tengah tengok live ni. I love you sayang. Okay, nanti aku nak cerita. Go. Jadi waktu aku attend tu kursus rumah tangga dalam beberapa hari lah kan. Tiba-tiba ada satu couple ni, lelaki tu lah yang bertanya, tapi dah tulis. Jadi the soalan is, let me be upfront here lah. Oral sex tu dibenarkan ke tidak? Jadi I think that is the first defense of line for community modern macam kita tau. Betul. Diorang akan bertanya soalan macam gini. Tapi Ustaz, ada kebaikan tak kalau perkara ni disampaikan kepada anak-anak muda sebelum mereka berkahwin? Maybe dalam belasan tahun. Pasal sekolah anak aku ingat ada topik yang berbual pasal seks optional. Jadi aku opt tahu. Aku tak ambil. Jadi sekarang ni nak tanya Ustaz, dari segi Islam ni dekat peringkat umur berapa yang kita sebagai macam anak, sebagai seorang bapa nak kena sampaikan pada anak kita yang bab seks ni? Sex education lah. Sex education. Dia kalau secara praktikalnya itu tak ada had umur lah. Tapi kebiasaannya bila seseorang anak tu sudah baligh ataupun sudah matang dan sebagainya, ataupun dia sudah baligh, itu dengan salah satu daripada tanda daripada alamat-alamat baligh, maka pengajian ini juga adalah satu ilmu yang untuk disampaikan. Dan ilmu tersebut bila disampaikan, itu bukanlah maksud daripada penyampaian ilmu tu bila seorang murid tu tahu dan sebagainya, itu dia akan gunakan dengan cara yang salah. Tapi untuk memberitahu juga ada perkara-perkara ini dan mungkin dia akan melalui dalam kehidupan dia dan sebagainya. Baik, maka diterangkan apa manfaat yang ada daripada pengajian itu, ataupun apa madarat yang ada daripada satu-satu pengajian dan sebagainya.
Baik. Jadi kalau misalnya kata pengajian tentang seks dan sebagainya ataupun perkara-perkara seperti ini, itu sebaiknya yang nak menyampaikan dia mesti tahulah apa yang dia nak sampaikan adakah sesuai dengan murid ataupun sesuai dengan anak, peringkat umur anak ataupun peringkat umur murid yang dia ingin sampaikan satu-satu ilmu itu. Jadi tak sesuai kalau misalnya kata anak dia misalnya kata umur baru 7 tahun ke 8 tahun lalu disampaikan perkara-perkara seperti ini. Tak perlu didedahkan perkara-perkara seperti ini. Belasan aku. Tapi kalau anak balik awal macam mana Ustaz? Balik awal macam mana? Macam saya pun. Dia 3 tahun dah balik Ustaz. Aku balikkan diri aku. Ada kan macam bagi ada anak-anak perempuan diorang umur lagi awal dah balik kan Ustaz berbanding anak lelaki 9 tahun lah betul. Keluar darah haid dan sebagainya sudah balik. Tapi tak semestinya bila dia sudah balik kadang dia belum matang, belum memahami kehidupan dan sebagainya. Dan kita lihat bila kita lihat dalam peringkat umur semacam itu 9 tahun ataupun 10 tahun kalau dalam masyarakat kita sendiri itu baru masih primary school dan sebagainya. Lainlah kalau misalnya kata dia sudah contohnya sudah pre-university ataupun sudah habis university dan sebagainya, baru disampaikan pengajian-pengajian ataupun ada kelas khusus lah tentang perkara ini. Kalau boleh diselitkan juga kalau boleh diselitkan juga apa hukum syariat dengan agama sekali dengan agama sekali, apakah diperbolehkan ataupun tidak diperbolehkan dan sebagainya. Memang kadang dalam perkara-perkara semacam itu dapat meningkatkan hubungan seks sama ada daripada pihak lelaki ataupun perempuan. Tapi kadang ada perkara-perkara yang memang tidak sesuai untuk dilakukan. Sebab tu kita kena gandingkan dengan hukum ahkam. Apa hukum ahkam kalau kita lakukan perkara satu-satu perkara semacam itulah. Masya Allah. Satu soalan panjang juga Dia ada sambungan lagi tau. Ada sambungan lagi. Ada orang tanya-tanya soalan tu, mana yang boleh jawab tu? Muhammad Haziq menanyakan, salam sahabat dan ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Apa hukumnya bila mana isteri membetulkan bacaan suami, yakni bila mana suami terlupa ayat semasa membaca Al-Quranul Karim? Ustaz faham masa ni Ni dalam solat ke di luar solat kan sebagainya. Dia saudara Muhammad Haziq mungkin anda boleh bacaan suran apa? Surah. Typo lah lama. Surah. Aku yang baca aku pun boleh faham lah kan. Suran. Saya rasa saudara Muhammad Haziq mungkin kalau anda sedang menonton live cuba terangkan dalam solat ke atau di luar solat pembacaan Al-Quran ni. Kalau di luar solat tapi nampak soalan ni macam dalam solat sebab dia terlupa. Jadi dia menanyakan lagi sekali salam sahabat dan ustaz, apa hukumnya bila mana isteri membetulkan bacaan suami, yakni bila mana suami terlupa ayat semasa membaca Al-Quran. Kalau luar solat ustaz macam mana? Dalam solat dia dah jawab tu dalam solat. Okey, terima kasih Muhammad Haziq. Dalam solat. Okey, kalau kita belajar dalam kitab-kitab fiqh dalam mazhab kita Imam Syafi'i, itu kalau misalnya kata seorang imam itu melakukan satu-satu kesalahan, kalau misalnya kata di belakangnya itu adalah makmum lelaki, di belakangnya itu adalah makmum lelaki, maka makmum lelaki itu boleh menegur satu-satu kesalahan yang dilakukan oleh seorang imam. Jadi kalau misalnya kata makmumnya itu adalah seorang lelaki, itu maka boleh dia tasbih dengan mengatakan subhanallah dan sebagainya dengan niat untuk mengingatkan ataupun membetulkan dan sebagainya, ataupun dia membaca ayat itu. Dia membaca satu-satu ayat untuk memperbetulkan cara bacaan yang betul kepada imam yang berada di hadapan. Kalau misalnya kata dia adalah seorang perempuan dan dia melaksanakan salat di belakang suami dia dan suami dia misalnya kata salah dalam bacaan. Contohnya salah dalam bacaan, misalnya kata terbalikkan ayat ataupun terlupa satu ayat dan sebagainya. Dan lebih-lebih lagi kalau surah yang dibaca adalah surah rukun qauli, contohnya seperti Al-Fatihah. Jadi Fatihah itu seperti mana kita tahu ada 7 ayat. Jadi suami terlupa nak baca satu ayat. Maka makmum yang belakang isteri
ataupun anak perempuan itu boleh tasfiq. Tasfiq gini apa? Tasfiq gini adalah dia tepuk dia punya tangan. Tepuk dia punya tangan ni untuk apa? Tepuk dia punya tangan itu sekadar untuk memberitahu kepada suami bahawa misal kata ayat itu tertinggal ataupun satu-satu ayat itu dia terlupa. Jadi suami itu bila mendengar tasfiq ataupun tepukan tangan itu, dia tahu dia ada bikin satu salah dan sebagainya. Dan kerana suami itu tak sedar, lalu diharuskan bagi seorang perempuan ataupun isteri ataupun anak perempuan itu dia tahu bahawa suaminya itu ataupun ayahnya itu tertinggal satu ayat. Boleh dia tegur setakat dengan membaca ayat. Kadang-kadang imam dia ataupun suami lupa ataupun dah baca satu ayat, tak tahu ayat selepasnya, boleh dibaca. Itu kalau surah Al-Fatihah lah Ustaz. Kalau misal kata surah-surah biasa selepas surah Al-Fatihah, diharuskan, tak ada masalah. Tapi tetap soalan saya adalah, okey, selepas dia baca Al-Fatihah tu, dia baca surah lain, tapi dia ada terlupa satu dua ayat. Tapi dia teruskan aja. Adakah solat itu sah? Mungkin orang nak tahu. Jadi kalau kita lihat dalam kitab-kitab fiqh itu, rukun qauli itu, salah satu pada rukun qauli adalah baca surah Fatihah, dan surah Fatihah itu ada 7 ayat. 7 ayat itu dibaca, bukan dibisik dalam hati ataupun dibaca dalam hati, mesti kena lafazkan dan juga memperdengarkan. Sekurang-kurangnya memperdengarkan diri sendiri akan bacaannya itu. Taib. Jadi kita tahulah bila dia menjadi rukun qauli, kalau misal kata dia tertinggal satu ayat ataupun tidak dibaca satu ayat. Contohnya dalam mazhab kita Bismillahirrahmanirrahim termasuk daripada salah satu ayat dalam surah Fatihah ditinggalkan, maka hukumnya itu tidak sah, dia bodoh solat. Taib. Kalau misal kata yang ditinggalkan itu adalah satu ayat daripada bacaan surah yang disunnahkan untuk dibaca selepas rakaat pertama dan juga rakaat yang kedua, itu kalau dia terlupa ataupun dia skip ayat, walaupun makmum yang ada di belakangnya itu tidak menegur ataupun biarkan saja, ataupun makmumnya pun tak tahu apa yang dibaca dan sebagainya, lagi-lagi solat subuh dan sebagainya, nak tegur lagi dan sebagainya, penat surah Sajdah, jadi biarkan dia terus. Lagi orang tak hafal surah. Jadi tak menjadi masalah, tak mencacatkan, tak menjadikan solat kita itu batal. Tadi Ustaz tadi ada komen ataupun ada memberikan penghuraian, iaitu bagi imam yang sedang solat kan, kalau dia tersalah baca, kalau makmum wanita kan, anak perempuan ke ataupun isterinya boleh tepuk kan. Ni aku nak tanya, kalau isteri dah tepuk 10 macam mana kat belakang? Itu terus dah habis cari gong. Kau tengah solat, isteri tepuk 10 kat belakang. Tak ke keliru nanti? Tak, kat situ aku rasa itulah bila kita kurang pengetahuan agama kan. Cuba kalau kita tahu kan, jadi kita dah pre-empt isteri kita, sekiranya kalau aku terlupa kau tap. Jadi kita dah ada understanding. Ini kalau tak, jadi imam ni ada nyamuk agaknya ni, dia tepuk. Tapi tap pun tak boleh lebih, kalau 10 dah lebih gerakan soalan yang baik. Soalan yang baik. Tapi gini boleh apa? Okey, kalau tap, mungkin bagi yang mendengar mungkin tak tahu apa makna tepuk. Tap di sini mana tepuk. Jadi kalau misal cara nak tepuk macam mana pula Ustaz? Takut nanti kalau dia tepuk dia gerak gini Yalah. Mana dia punya wrist, dia punya arm ni semua dah bergerak tau. Dia punya major joint dah bergerak berkali-kali. Jadi cara tepukan itu bukanlah dengan tangan macam gini kan. 3 kali. Itu kalau misalnya kata dia berlakukan semacam itu, jadi dah ada pergerakan yang besar. Dah ada pergerakan yang besar. Kemudian kalau 3 kali berturut-turut, hukumnya batal benar solat. Jadi dulu kita makmum itu. Jadi cara tepukan yang diajar dulu adalah dengan cara ringan macam ini. Okey, mungkin bagi mereka yang mendengar kan, pasal ini akan dimuatkan pada Spotify, dan bagi mereka yang mendengar, tadi Ustaz mendemonstrasikan kan, maknanya tangan tu dah macam dekat atas, apa ni panggil? Posisi solat. Mana di apa ni? Perut antara dada dengan pusat. Antara dada dengan pusat. So letakkan kat situ dan setakat tap je. Tangan anda di situ. Dan tapnya itu kadar untuk mengingatkan kepada suami ataupun imam bahawa dia ada lakukan kesalahan dan sebagainya. Kalau misalnya dia nak tap, dia nak baca subhanallah, itu khilaf sunnah.
dia menyalahi sunnah. Yang sunnahnya bagi perempuan adalah tasfiq. Tapi adakah batal Ustaz? Tak batal sebab batal, dia tasbih. Subhanallah. Boleh seorang wanita tu bersuara dalam boleh. solat. Dia nak tasbih boleh. Boleh. Tasbih boleh. Tasbih subhanallah sekadar mengingatkan bahawa dia ada tertinggal rukun ke, ataupun dia salah gerak ke, ataupun misalnya kata bacaan dia salah tertinggal. Jadi dengan mendengar kalimat subhanallah tasbih, tapi ada tafsilah dalam tasbih ni, diniatkan dengan zikir ke apa, bukan dengan tujuan mengingatkan sahaja. Kalau tujuannya mengingatkan sahaja, itu boleh membatalkan dia solat. Jadi dia tasbih ataupun dia baca ayat, sebab suami dia ada salah baca dan sebagainya, tertinggal satu ayat, maka hukum dia tu diperbolehkan. Yang tak boleh kalau ada berbual Melayu. Bang salah itu tak boleh. Mungkin boleh mungkin boleh kita tambah sikit, kalau itu dalam solat, tak kira dalam solat ataupun di luar solat, bila kita dengar, tak kira sama ada daripada bacaan isteri ataupun daripada bacaan suami, isteri mendengar bacaan suami baca salah, itu isteri boleh tegur. Dan jangan malulah untuk bertegur. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Itu Nabi SAW mengatakan sebaik-baik di antara kamu itu yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Masya-Allah. Dari dalam, kalau isteri dengar suami salah, tegur isteri dengar suami. Kalau suami dengar isteri bacaannya salah, suami tegur bacaan isteri. Jadi melengkapkan antara satu sama lain. Dan suami pun terima je lah kan. Tak payah nak ego. Cakap pasal suami terima, aku ada satu member ni. Kita selalu duduk kedai kopi, makan breakfast. Jadi dia pernah ceritakan dia punya pengalaman dia dengan isteri dia. Kerana dia berminat ni baca Quran kan. Dia suka baca Quran. Tapi dia dalam segi tajuk tak pandai sangat lah. Tapi dia cubalah ikut-ikut kan imam-imam yang Imam besar suara sesak berdu-merdu. So dia kat dalam bilik lepas maghrib, nanti dia bertalaki lah Quran tu kan. Seorang. Dia tadarus Quran seorang kan. Sampai dia kena tegur kat isteri dia. Cik bang, suara sumbang je bang, macam gatal. Katak pelan sikit Pasal dia nak try buat lenggok-lenggok ni. Sekali dia bilang aku. Dia bilang aku, aku cuba nak baca, kena tegur saya dengan bini aku. Malu lah. Kan sampai dia tak nak buat lagi lah aku rasa. Baguslah. Tak perlu malu lah. Tak perlu malu bacaan Al-Quran dah cukup bagus. Pahala masuk. Betul. Dia regardless tau. Kalau merdu macam aku lain. Boleh ikut mana-mana kiraat semua lain. Tapi memang tu angan-angan aku. Tapi tak ada. Angan-angan je. Engkau punya mak guru Quran kan? Aku pun berangan kadang-kadang nak dapat kiraat-kiraat. Tapi aku tahu suara aku tak boleh. Jadi aku baca biasa je lah. Kau ni humble lah sebenarnya. Humble. Jadi dia selalu imam. Tapi aku dengar banyak makmum kat belakang menangis bila aku baca. Banyak mufarakah. Menangis pasal sedap sangat suara kau. Nangis dapat terkesan. Itu yang penting, tahu tak? Dahsyat. Jangan hayal. Tahu tak? Ada soalan. Okay, go. Okay, kita nak bacakan a few comment daripada kita punya penonton yang sedang menonton live. Terima kasih bagi mereka yang sedang menonton live. Jangan lupa like dan share podcast ini. Dan bagi mereka yang ada soalan, sila muatkan soalan anda di comment section di bawah. Baik, kita ada komen daripada Nur Suryani. Love the new outlook. Keep it up, brothers. Love ada love Wah, dasar. Siapa ni Siapa ni Benda kat sini mestilah ada love. Okay, Elifino kecil. Itu bangka. Ni tadi dia referring tu tadi Tom and Jerry, Tiny Toons. Akhi, memang rasa juga sahabat-sahabat yang Saiful style hari ni. Memang dia bukan hari ni dia style, dia hari-hari dia style. Okay, sungguh kagum. Saya sayang akhi Saiful. Alhamdulillah. Ada orang juga sayang kau Alhamdulillah. Aku ingat kau macam sampah masyarakat tau. Siapa ni Tom and Jerry ni? Nanti saya tengok. Mana soalan dalam soalan Afwan. Muhammad Aziz dah reply surah. Tadi kita dah jawab soalan beliau. Abdul Malik dia menanyakan lagi soalan, Ustaz, apa hukumnya bila terketawa ketika dalam solat? Batal ke tak? Best juga soalan ni.
Okey, kita tujukan kepada Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz kita. Kalau kita lihat dalam perkara-perkara yang dapat membatalkan solat, itu sudah kalau dia ketawa dengan sengaja, ketawa dengan sengaja, bahkan dengan niat la'ib ataupun dengan niat bermain dalam solat dan sebagainya, maka hukum dia dapat membatalkan solat. Tapi kalau terketawa, artinya bila disebutkan terketawa itu tidak sengaja. Tidak sengaja dalam ketawanya, ataupun ghalabatud dahik, orang kata ghalabatud dahik itu tak terkawal sehingga perkara-perkara di luar solat itu dibawa-bawa dalam solat sehingga dia terketawa dan sebagainya. Itu kalau misalnya kata ketawanya itu tidak mengeluarkan orang kata tidak ada kalimat lebih daripada, contohnya misalnya kata lebih daripada 6 kalimat secara uruf, maka hukumnya itu tidak membatalkan dia punya salat. Tetapi kalau tidak lebih daripada 6 kalimat secara uruf, maka hukumnya itu tidak membatalkan. Tapi kalau misalnya kata sudah lebih daripada 6 kalimat secara uruf, ada yang kata 4 kalimat secara uruf, maka hukumnya itu dapat membatalkan dia punya salat. Macam mana tu Ustaz? Macam kau tahu macam gitulah, macam arwahnya gini. Ataupun misalnya ataupun mengeluarkan huruf, satu huruf yang boleh difahami, ataupun 2 huruf walaupun tidak boleh difahami. Yang senang cakap kan, dalam solat serius, tak payah nak ketawa. tak kadang-kadang macam terkelakar. Ini kadang orang dah tak terkawal kan. Alah, macam kain terbuka ke kat depan pakcik, kau tak boleh tahan. Kau tu Tengok je lah bola pingpong tu. Tengok bola pingpong tak batal lah Ustaz. Kau tengok solat. tengok tu macam Macam mana? tahan ketawa. Kau baik kau pe bibir lah. Tahan ketawa. Aku teringat tau dulu time kat kelas ustaz cakap kalau ada wuduk pegang bola pingpong batal ke tak? Kalau ada wuduk pegang bola pingpong. Bola pingpong sendiri. Siapa tanya soalan ni? Ustaz tanya, dia test kita ni. Oh, ustaz tanya. Ketika dalam keadaan berwuduk kan. Tapak tangan ni terpegang bola pingpong sendiri. Kalau bola pingpong sendiri. Kalau ada Kau cakap lah bola pingpong sendiri. Kulit dengan kulit. Cik, macam betul jadi jawab. Engkau tak beralas Ni nampaknya banyak kadang-kadang kadak ni. Ni nampaknya kau play pingpong salah position tau. Siapa nak masuk tangan kat dalam? Tak boleh Misal cakap. kata kau nak salin ke dah ada wuduk, sikit terlanggar tapak tangan. Mak tu semut api. Kalau sini tak lah. Mak tu semut api gigit ke apa? Tapak tangan dah pegang. Dah lain cerita mandi adas. Kau pegang mandi air terjun. Dia mandi air bunga terus. Ustaz, mungkin kasih dia keterangan Ustaz. Jadi Ustaz, ada ilmu. Sebelum Ustaz terangkan, Ustaz test dia dulu. Jadi batal tak Ustaz kalau kadang kita berwuduk tapak tangan kita ni yang depan ni kan tersentuh bola pingpong kita sendiri. Kemaluan Jadi kalau kita ini bahasan dalam perkara yang dapat membatalkan wuduk. Baik. Jadi kalau kita faham itu perkara yang dapat membatalkan wuduk itu disebutkan dalam Safinatun Najah, masul qubulil adami au duburih. Masul qubulil adami au duburih, iaitu memegang kubul adami, iaitu manusia, ataupun duburnya itu dengan apa? Dengan telapak tangan. Birahatil kaf wal asabi', macam gini. Kalau ditutup. Di bahagian yang ditutup ini yang kita lihat, bila tersentuh mana-mana bahagian yang tertutup, kanan ataupun kiri tanpa ada berlapik dan sebagainya, itu pada mana, kemaluan bahagian mana? Bola pingpong. Itu dia. Jadi itu pun termasuk daripada pembahasannya bahagian kemaluan juga kan bagi lelaki. Jadi yang maksudnya itu bila tersentuh misalnya kata pada batangnya, itu batal. Jadi bola pingpong tak batal jadi kalau bola pingpong itu tak batal lah. Kita betul sebut lah, aku jawab tak itu batal. di dalam Nanti dia tak confident tau. Kan aku tanya kau. Kalau kau ada wuduk, kau pegang bola pingpong monyet batal. Kau ada wuduk kau pergi su kan. Monyet kena bola pingpong batal tak batal? Jadi boleh kita tambah mungkin kalau misalnya kata seorang misalnya kata dia kerja dia kena
cebok, misalnya kata kena cebok Haiwan lah. kena cebok khinzir lah contohnya. Okey. Ada ke pekerjaan tak tahu ya. Contohnya lah. Jadi dia apa? Jadi dia kena cebok tanpa berlapik. Aduh. Dia cebok. Waduh, ini haiwan berat khinzir je, dan Ustaz. sebagainya. Adakah batal wuduknya ataupun tak? Kuda lah, kuda senang. Kuda ke apa ke? Macam mana? Ipul macam mana? Wow. Batal ke tak? Bersihkan sushi-sushi je. Ha? Benda-benda kalau ada Yalah, soalan dia batal atau tidak. Kau nak bilang macam mana? Okey. Bukan bukan ustaz kita tak nak ceramah banyak. Sekarang ni dia tak pakai lapik, tak ada lapik apa-apa dia. Terus dia cebok lah. Macam mana? Batal ke tak? Kalau ada najis batal tak? Kalau jawapan dia tak batal lah. Kalau Ustaz tak batal, Kau confident Kalau Ustaz kata jawapan dia tak batal, kita call dia suruh cebok kan. Jawab Ustaz sekarang. Jadi kalau tadi kan kita dah sebut, tadi ada key bila Ana sebut dalam matan Safinatun Najah. Baik. Jawapannya tak batal. Tak batal. Kenapa tak batal? Yang kita tanya soalan tu, kenapa tak batal? Tadi dalam key tu dalam matan Safinatun Najah kita sebut massu kubulil adami. Iaitu menyentuh kubul manusia. Jadi selain daripada manusia, contohnya binatang, disebutkan dalam Muqaddimatul Hadramiyah tu matanya, la massu farjul bahimah, itu tidak membatalkan wudu. Masya-Allah. Kalau menyentuh misalnya kata farj ataupun kemaluan bahimah, iaitu binatang. Sebab tu aku suka tau belajar ilmu fiqh ni. Fiqh, Macam ada very interesting tau. Tapi ada penyakit sikit kalau korang nak pegang binatang-binatang punya benda. Tak danger dah korang. Sebab tu aku ingat lagi aku pernah tanya Ustaz Hafiz sendiri kalau kita ada wuduk ni, kita terpegang anjing ni, batal ke tak wuduk kita. Jadi benda ni macam very interesting tau. Mungkin boleh berlaku, kita tak tahu. Kau jangan lepas ni kau dah tahu semua anjing kau nak pegang. Tapi memang aku tak boleh visualize memegang kemaluan binatang. Yalah. Lagi takut sebelum pegang dah kena terajang. Dah kena terajang, kena gigit. Tak balik modal. Jangan buat kawan-kawan. Jangan. Mari kita bacakan komen. Mari kita baca komen. Okay, Muhammad Aziz, jazakallahu khair ustaz dan sahabat, sama-sama kan, barakallahu fiik. Haji Koki, Haji Koki ni Haji Koki last 2 weeks kita tak dapat Haji Koji. Saya maaf tu aku nak siapa dah ambil nama aku ni. Haji Koji, sorry. Aku mata pun ada sengit sikit lah. Okay, Haji Koji kan, sebenarnya 2 minggu lepas dia ada menanyakan soalan, tapi kesian kita tak ketengahkan kerana ada gangguan teknikal. Okay, jadi kita kan InsyaAllah kita ketengahkan. Haji Koki, Assalamualaikum Ustaz dan SNM Bros. Soalan, Ali bernikah. Ali Ali bernikah dengan cara matchmake dan hanya dapat kenal isterinya 2 bulan sahaja. Lepas tu bernikah. Dan Ali mendapati ada kecacatan pada tubuh badan isterinya yang membuat Ali tak suka atau tak senang. Sampaikan dia ada niat untuk cerai sebabkan perkara ini. Macam mana Ustaz? Dan apa pula kalau isterinya yang mendapati perkara ini towards si Ali? Mana vice versa lah kan. Contoh si isteri rambut petak-petak atau botak atau jari ekstra okey apa? Apa ni? Cute apa jari ekstra? Okey, sabar. Dia komen kan. Contoh si isteri rambut petak-petak atau botak atau ekstra jari ke? Terima kasih. Wah lama ni Haji Koji, masya-Allah soalan luar biasa. Aku rasa ni saya pelan nak tanya Ustaz soalan. Dia belum lagi jawab soalan. Belum. Haji Koji. Nanti. Kau nak potong, kau potong line Tak bukan potong line. Ada kena mana ni? Ada kena mana? So kau nak tanya dulu apa? Boleh saya tanya. Sebelum kita berikan perkara baik kalau bisa kata Haji Koji ni kan, bisa katalah dia nak di matchmake. Jadi wajib tak ataupun parents dia ni inspect bakal menantu dia? Dahsyat dia. Inspect selalu setahu aku dulu membuka tunjuk apa kalau tak macam dia nak check keseluruhannya letak tak sampai bogel, maksudnya rambut lah, at least rambut lah. Badan lah badan, tapi atas pun dia tutup, bawah tutup, at least tak botak licin mungkin lah. mak dia nak tengok badan
siapa tahu badan menantu dia ni ada tattoo ke, dia tak suka. Mungkin je aku nak tanya soalan ni. Soalan panas sikit lah. Okey kan? Pada aku ni aib sih. Pada aku lah. Yelah, sebab tu siapa tahu matchmate sekali betul-betul malam pertama dia tengok ayah dia tattoo gajah kat belakang. Ayah Doraemon lah. Mak suruh kahwin dengan saya dengan Kong Xiao macam mana ni? Jadi Ustaz macam mana ni? Ni soalan saya. Boleh tak orang tua dia ni inspect bakal menantu dia? Okey, ana teringat kalau dulu belajar kitab-kitab fiqh ya, dalam mazhab Syafi'i itu dalam bab meminang dan sebagainya, lalu dibahaskan juga perkara semacam ini. Sehingga kan disebutkan dalam beberapa masalah itu dihantar beberapa orang perempuan yang boleh dipercayai. Nisa'un thiqat itu dihantar kepada pihak perempuan dan dia sendiri melihat keadaan perempuan itu bagaimana. Ada cacat cela ataupun ditanya ada tak benda-benda yang disembunyikan, yang pihak ataupun bakal suami itu kalau mengetahui dan sebagainya itu dia tidak akan suka ataupun akan jijik dan sebagainya. Jadi di sini mungkin sebelum kita jawab soalan tersebut, walaupun dibahaskan dalam kitab-kitab fiqh, contohnya kalau misalnya kata si suami itu mendapat keaiban yang ada pada seorang isteri, contohnya antara sebab-sebab yang mana diharuskan bagi seorang itu memfasahkan daripada nikah, itu kalau dia mendapati keaiban yang ada pada si isteri, contohnya misalnya kata ada disebutkan oleh para fuqaha itu ada perkara yang menghalang daripada jima, contohnya dengan tumbuhnya tulang dekat bahagian faraj dan sebagainya, ataupun ada daging tumbuhan yang menghalang daripada dimasukkan contohnya zakar lelaki ke dalam farajnya wanita dan sebagainya, itu disebutkan oleh para fuqaha dengan jelas di dalam kitab-kitab fiqh nikah lah atau fiqh nikah. Tapi di sini itu hukum, sebaiknya ataupun disebutkan oleh para ulama adalah berterus terang. Baik, sebelum perkahwinan itu berlaku, si laki itu kalau ada aib itu terangkan kepada isteri. Kalau misalnya kata lelaki itu rambut dia dah botak dan sebagainya, dia pakai rambut palsu dan sebagainya, terus terang lebih baik. Ini macam aku kenal ni. Terus terang lebih baik. Begitu juga daripada pihak isteri ataupun perempuan. Itu terus terang bahawa dirinya semacam ini, gini dan sebagainya, supaya tidak berlaku perkara-perkara yang disebutkan setelah perkahwinan. Walaupun ada bahasan di kalangan para fuqaha itu boleh diharuskan talak dan sebagainya, sebab suami itu tidak ada keinginan lagi ataupun kurang keinginan dia terhadap isteri, ya, jika dia mendapati isteri yang semacam itu dan sebagainya. Tapi apakah persediaan seseorang itu sebelum mendirikan rumah tangga? Dia mengenal lah isteri dia, dengan betul-betul dia kenal dan sebagainya. Dan daripada dua pihak itu sebaiknya adalah berterus terang sahaja. Jangan sembunyi-sembunyikan supaya tidak berlaku perkara-perkara semacam itu setelah perkahwinan. So kesimpulan dia berterus terang lah. Terus terang. Tapi jadi, kalau dia dah kahwin 2 bulan ni macam mana? Jadi Haji Koki ni menanyakan, Ali ni dah bernikah dan dia pun bernikah dah dekat 2 bulan. Jadi menanyakan di sini Ustaz, macam mana Ustaz? Dan apa pula dan macam mana pula Ustaz? Dan adakah dia patut menceraikan isterinya itu? Nah, dari segi hukum untuk dia menceraikan dan sebagainya, dia memiliki lah. Dia boleh, harus hukum dia untuk menceraikan. Tapi ada tak orang kata jalan yang lain? Jadi apa dia punya masalah tadi? Isteri dia apa? Isteri rambut betak-betak. Rambut betak-betak. Kalau atau botak. Contoh ada ekstra jari ke. Ataupun isteri ada ekstra jari. Okey, jadi kalau kecatatan lah kira. Jadi kalau dia lihat, kalau misalnya kata isteri dia ada ekstra jari dan dia melihat, dia contohnya dia nampak potensi pada isteri dia 6 jari, mungkin bila gitil gitar dan sebagainya. Takut apa Ustaz? Dia dah ceraikan sekali, dia cek jari dia tinggal 9 je. Jadi mungkin apa? Baru dia call, yang sorry yang kasih air satu lagi. Tak ada. Kira kalau dia minta cerai pun pada aku silap. Silap lah. Silap. Kalau kes gini, kalau terkena kat aku lah. Kalau terkena.
minta izin kahwin lagi. Itu yang terbaik. Itu jalan yang keluar terbaik sekali. Diplomatik kau pura diplomatik very good. Solution banyak. Solution Boleh banyak, beli betul rambut lah. wig kan. Betul. Ataupun dua-dua botak boleh. Boleh bagi treatment. Macam-macam ada sekarang. Boleh hantar bini dia join band skinhead apa. Banyak option. Takkan nak ceraikan dah 2 bulan kahwin. Takkan tak ada rasa sayang ke apa kan. Mesti ada kan. Tak nak, pada aku orang yang ada jari ekstra mouse orang ada jari ekstra ni pada aku bukan cacat lah. Itu macam itu Kelebihan. Kelebihan. Jadi tak semestinya dia tu adalah satu kecacatan dan sebagainya. Baik, jadi ingatlah pada perjanjian lah sebelum berkahwin dan sebagainya kan. Kadang Sehidup orang semati Ustaz bila bercinta dan sebagainya aku terima walaupun ada kekurangan, kelemahan dan sebagainya, tapi lepas kahwin dah lain cerita pula. Kau lempang kau dengan 6 jari betul ni. Jadi kalau misalnya kata masalah rambut petak dan sebagainya, pergi Yunam haircare ke apa dan sebagainya. Cik, Ustaz promote nampak. Jadi Treatment dah pergi. Selesaikan masalah tu bersama. dia selesaikan masalah tu bersama. Ada kecacatan seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Walaupun dia memiliki untuk talak ataupun daripada isteri dia tak mendapati apa yang dia inginkan daripada suami, dia nak minta cerai pula dan sebagainya, walaupun boleh diharuskan perkara-perkara semacam itu. Tapi cari penyelesaian dan sebagainya. Apatah lagi kalau misalnya kata sudah orang kata mengandung, dalam ada kandungan dan sebagainya, fikirkan untuk anak dan sebagainya. Tanggungan Ustaz Pakai tudung tu okey pun, nampak normal apa. Betul lah kan. Aku macam suruh dia pakai shower cap je sah. Senang lah pakai shower cap kat rumah. Apa susah sangat. Tapi baguslah ada soalan gini kan, fun sikit Betul. Terima kasih menanya. Terima kasih yang bertanya. Okay, kita ada soalan lagi Mungkin kita ambil lagi satu soalan sebelum kita tutup kan kita punya ni. Sebelum kita ambil kita punya last punya soalan bagi mereka yang sedang menonton live ni kan, saya harap anda like dan share podcast ini, dan juga bagi mereka yang nak menunjukkan tanda penghargaan terhadap kita Sahabat Bertanya, Belanja kopi. bolehlah belanja kita kopi, linknya ada di bawah kan. Apa link dia pun? www.buymeacoffee.com/SNMTV. Next week kita hafal. Okay, jadi Farouk AJ menanyakan soalan, kalau senyum boleh tak Ustaz? Saya rasa ni dia menanyakan tentang solat. Dalam solat senyum macam mana, boleh tak? Sebab kadang-kadang bila saya tengah solat di rumah, anak saya senyum pak saya. Cute-nya. Kan? Lagi-lagi bila tengah rukuk, dia pun dah standby tunggu saya rukuk. Mana di bawah dia lah. Macam mana Ustaz? Senyum. Dia kalau senyum itu tidak membatalkan solat. Senyum itu tidak membatalkan solat. Dan pernah dalam Hasyatul Imam Bajuri rahimahullah ta'ala, itu Nabi SAW itu dilihat oleh sahabat bersenyum dalam solat. Lalu ditanya oleh sahabat, kenapa kamu bersenyum setelah solat? Lalu Nabi SAW mengatakan tadi, malaikat Mikail itu melalui depanku. Lalu Mikail itu melemparkan senyuman kepadaku, lalu aku balas baliklah dengan senyuman kepada malaikat Mikail pada situ. Baik, maka hukum dia itu kalau bukan dengan qasd la'ib, dengan bermain. Ada orang kata dia senyum gini, senyum sorang-sorang dan sebagainya dalam solat untuk bermain-main dan sebagainya, maka hukum dia itu dapat tidak diperbolehkan lah, dapat membatalkan orang kata membatalkan benda solat kerana niat bermain lah. Teringat gambar Ipul satu yang tengah solat dia pandang tepi senyum. Itu pakai baju Singapura Agak-agak tu di edit. Aku kalau ada gambar tu aku tunjuk kat viewers kita sekarang. nak kena share gambar-gambar ni. Itu gambar legend tau. Itu korang nyanyi. Yang dia solat atas air tu. Itu pun nak tunjukkan ni kebolehan dia. Orang ada Dia kena muka media. Kau tengok kita macam ada hal apa? Ada hal apa? Keluarkan soalan. Aku nak dengar soalan. Ada soalan untuk aku. Dah Ustaz dah jawab belah soalan tadi. Bagi mereka yang ada soalan, jangan segan, jangan malu-malu. Anda boleh juga DM kita
ataupun tidak kan, bolehlah hantar kepada email kita. Saya sudah letakkan email address di bawah video description kita. Dan jangan malu-malu, jangan segan-segan, sila bertanya dalam podcast Sahabat Bertanya. Tak tanya tak tahu. Tak belajar. Jadi alhamdulillah kita dapat merangkumi soalan-soalan yang hangat. Aku rasa pada malam ni kan semua soalan pasal rumah tangga. Betul juga. Rumah tangga apa? Kait-kait. Telan, ketawa. Tapi solat ada apa tadi? Adalah. Aku ada nasihat untuk pasangan-pasangan kat luar sana pasal telan. Go. Pasal telan? Pasal telan. Okey. Pahit manis sama-sama lah telan. Betul. Jangan fikir benda tu je nak telan. Tapi itu benda tawar kan? Kau tanya Eric. Tak ada, korang berbual pasal hal ehwal rumah tangga ke apa. Rumah tangga pahit manis bersama. Betul. Bagi mereka yang baru saja menonton live ni anda mungkin dah miss the first pembahasan, first soalan yang kita bahaskan dalam podcast kita ini pada awal podcast, iaitu hukum bagi seorang isteri menelan air mani suami. Jadi ini sudah dibahaskan. Kalau anda nak bolehlah bukan reverse apa, rewind rewind balik. Tapi seriously pada aku soalan ni boring lah. Boring dia cakap. Boring lah. Asal? Macam benda mengarut kan. Tanyalah soalan yang mencabar sikit untuk ustaz kita. Jadi kita dapat ilmu tu lah. Engkau up the game kan. Kau kasih pressure kat ustaz lah, bukan diri kau. Tak. Ustaz agaknya jawapan ni pun kat fingertip saja. Masya-Allah. Memang lah, aku percaya banyak orang tak tahu tu kat luar. Betul. Yalah, tapi I'm just being frank. Pada aku soalan tu boring. Soalan ni mungkin soalan budak-budak remaja lah agaknya. Maklumlah kita ni aku rasa for series kan. Aku rasa yang orang yang menanyakan soalan ni maybe just trying to be cheeky lah. Maybe lah. Curiosity nya. Betul lah Pul Okay, example lah Pul. Sebelum kita habis ni, soalan apa yang kau rasa yang betul-betul bagus untuk kita ketengahkan dalam podcast ni? Jadi lebih apa ni? Lebih terselah. Lebih nak kata lebih berkualiti punya soalan. Lebih bertaring. Cik, macam betul aku. Soalan-soalannya adalah seperti berikut. Apalah ini macam effect ke apa Dah sabar sekejap. Aku cuba. Dah lama tak dengar sound effect ini tak automatik ke? Okey lah. Satu kononnya kau ada satu soalan yang bagus punya lah. Apa hukumnya kalau saya solat, saya baca Quran, tapi saya deraka dengan ibu bapa? Boleh? Boring tak Pada aku boring lah. Boring lagi. Pasal tak kena soalan dia. Orang dah tahu apa. Dahsyat. Macam mana saya nak jadi ahli parlimen di Singapura? Boleh? Adakah doa-doanya? Kita ada member baru join the live, Isham Mudin Zailani. Happy birthday Isham. Happy birthday kita member sahabat kita. Nak nyanyikan birthday song untuk dia. Bila birthday dia? Boleh. Bila birthday dia? Selamat hari jadi, selamat hari jadi, selamat hari jadi. Gemuk Jin gemuk. Selamat hari jadi. Engkau harapkan kawan dia, members. Kau sejak makan kerapu kecil kau boleh pelupa Kau cakap terus terang kau makan ikan Jepun je. Kecil hati Jason kata tak? Aku tak meraihkan birthday lah. Oh, Tidak. Ini lagi soalan boring pada aku. Dah. Kita nak apa tutup ni kita punya podcast. Okay. Tak apalah, kasih dorang nanti masukkan soalan-soalan lagi. Aku pun dah tak ada soalan dah. More question will come. Don't worry. Tapi aku rindu podcast kita ada jemput orang datang. InsyaAllah Jad. Macam tu ada baca kasidah kan, macam best kita masih dalam rancangan atau perancangan untuk jemput
dan superstar international insya-Allah. Pada aku not just superstar ke, not just pelakon ke, maybe lagi satu ustaz ke, kawan Ustaz Hafiz ke kan. Jadi macam seronok kita boleh tanya pengalaman dia orang belajar kat Mesir kan. Kalau macam dulu pun apa yang buat kita punya application tak lepas di Mesir? Yang paling baik ustaz bawa Hafizah turun. Hafizah. Kalau bawa Hafizah turun, Oh masya-Allah. terus podcast ni tak ada visual, audio je. Tak boleh. Engkau agak sedap tepi dah. Kau boleh duduk tepi. Aku tanya soalan. Tak betul tak? Okey tak ustaz kalau mungkin kita jemput lagi satu ustaz? Boleh. Tak ada masalah, kita dapat faedah. Jadi ustaz pun boleh relax sikit. Betul. Ustaz Betul boleh. lah ustaz kalau ada Pasal boy girl pasal Ibu juga apa tau, dia nak Ustaz Anwar datang. Ustaz Anwar Hussein. Ustaz Anwar Hussein. Betul, Ustaz Anwar Hussein. Aku nak tanya kau Ipul, kau boleh handle Ustaz Anwar Hussein tak kejap kau? Okay, kasih aku kata-kata untuk ustaz dah. Ahlan wa sahlan ustaz, sila masuk Sila masuk gelanggang. Ini bukan nak kecam ustaz dah. Jangan main. Kita nak jumpa ustaz-ustaz yang kita pernah ada dekat majlis diorang. Pasal dah lama tak jumpa kan. Yang kita admire diorang juga. Kan diorang ni macam tak tahulah pada aku diorang ni macam the light of our life. Betul. Diorang banyak memberikan manfaat kepada masyarakat Islam di Singapura ni. Jadi macam habit tau, selalu nampak Ustaz Hafiz kat Facebook, nampak Ustaz Anwar, nampak ustaz-ustaz lain. Ustaz-ustaz kita ni macam Ustaz Abdul Hafiz, Ustaz Anwar Hussein dan juga ustaz-ustaz yang lain kan banyak menyumbangkan tenaga mereka kan untuk menyampaikan ilmu, bukan setakat dakwah, ilmu. Banyak nak cakap banyak beri kita satu macam wake up call. Yes. Tapi aku tengok Apple dia tak wake up pun. Macam sleepy muka dia. Aku macam nak nyanyi dengan dia Wake Me Up When September Ends. Tapi okey, lain kali mungkin kita ajak kira lah ustaz mana-mana lah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dan saya rasa pun kita sudah sampai pada penghujung podcast kita. Dan bagi mereka yang sedang menonton, terima kasih banyak-banyak kerana sudi kan stay live dengan kita dalam podcastnya Sahabat Bertanya. InsyaAllah kita akan ketemu lagi kan pada sesi podcast yang minggu depan pada timing yang sama InsyaAllah kita ketemu lagi pada minggu depan. Saya Indra Sahib dan saya Izzat Koki. Saya Eric Pipo. Signing off from Sahabat Bertanya. Alhamdulillah.